Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL dan ini Luti Nawani. Kita mulakan dengan perkembangan utama jam ini. Parlimen menjangkakan persidangan secara hybrid boleh diadakan sekitar akhir Ogos ini atau selewat-lewatnya minggu pertama September 2021. Bagaimanapun, satu sidang khas Parlimen dicadangkan pada awal bulan Ogos. Sesi sidang khas ini penting untuk memastikan semua ahli Parlimen mengambil bahagian dalam perincian mengenai hal-hal resolusi yang diperlukan untuk diterima pakai berkaitan perancangan mengadakan sidang Parlimen secara hybrid, merangkumi beberapa pindaan ke atas peraturan mesyuarat, takrif persidangan maya, penyelarasan tanggungjawab ahli Parlimen serta perkara-perkara teknikal yang berkaitan. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, ini mungkin kedengaran sedikit teknikal untuk kebanyakan orang yang menyeru dimulakan sesi sidang Parlimen ini. Bantu kami untuk faham, Prof. Mengapa pentingnya untuk sesi Parlimen khas ini diadakan sebelum sesi sidang Parlimen hybrid yang dicadangkan diadakan pada akhir Ogos nanti, Prof? Okey, terima kasih. Seperti yang dinyatakan disebut tadi bahawa penting untuk memastikan perincian berkaitan dengan hybrid itu sendiri, ya, sebab kalau kita melihat pada persidangan Parlimen, kita perlukan proses dari segi perundangannya, ya. Maknanya sekarang contohlah, kita dalam peraturan mesyuarat tu dia tidak ada tentang bagaimana persidangan hybrid itu boleh dilangsungkan. Jadi persidangan khas ini ialah untuk membolehkan peraturan Dewan itu menetapkan dengan sumbangan ataupun persetujuan ahli-ahli Dewan sendiri. Menetapkan apa? Menetapkan bagaimana perbincangan persidangan Parlimen itu boleh dilaksanakan dengan cara hybrid. Dia kena pindah peraturan-peraturan tertentu menyertai tentang peraturan-peraturan mesyuarat itu berkaitan dengan takrif-takrif persidangan, penyelesaian tanggungjawab ahli Parlimen dan beberapa perkara teknikal yang berkaitan. Jadi dalam hal apa yang akan dibincangkan dalam sidang khas Parlimen ini ialah berkaitan dengan hal-hal teknikal untuk memastikan persidangan kelak, persidangan yang akan berlaku nanti menepati peraturan-peraturannya. Jadi dia adalah suatu yang bukan untuk membahaskan usul-usul dan sebagainya, tetapi ia adalah untuk menetapkan prosedur macam mana persidangan itu akan berlangsung. Prof, bagaimana untuk kita memahami kerana darurat dijangka akan tamat pada 1 Ogos dan juga tanpa darurat, adakah kita melihat sesi hybrid ini boleh dan juga sah dilaksanakan di sisi undang-undang pada pandangan Prof sendiri? Okey, kalau darurat itu adalah satu situasi apabila proklamasi di bawah 150 itu ditamatkan. Kalau ikutkan dari segi teknikal undang-undang, saya nak komen sikit kat sini sebab kita belum dapat kenyataan daripada Istana Negara tentang penamatan selepas 1 Ogos. Yang dikeluarkan itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja. Jadi kita tunggu juga apakah kenyataan selepas 1 Ogos nanti. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, apa relevannya kalau darurat dah habis kan, dah selesai 1 Ogos tu. Tapi ada kalanya darurat itu adalah suatu situasi, tapi hybrid ini adalah untuk menepati SOP. Ataupun kalau kita buat suatu ketetapan melalui SOP bahawa tidak ada persidangan face to face. Jadi SOP itu masih lagi boleh dibuat melalui Akta 342. Dia tidak semestinya bergantung kepada ordinan darurat sahaja. Jadi kalau Akta 342 itu masih berfungsi, SOP-nya berfungsi, maka persidangan itu bolehlah melalui hybrid dan perlu dah dilakukan melalui hybrid, tak boleh persidangan secara bersemuka. Jadi ia bukan kerana darurat itu saja, tapi ia kerana SOP yang ditetapkan di bawah Akta 342, Akta penyekatan penyebaran penyakit tu kan. Jadi di sini walaupun tak ada darurat, perlu juga, boleh jugalah dan eloklah juga ada peraturan-peraturan tertentu supaya kalau masa depan nanti berlakunya lagi keadaan sebegini, sekurang-kurangnya kita telah Parlimen telah
menyiap sediakan prasarana perundangan tu dalam konteks peraturan mesyuarat. Prof, ini sangat unprecedented. Kita tidak pernah melihat perkara sebegini berlaku dalam keadaan circumstances dan juga keadaan sedia ada pada ketika ini. Kalau dahulu kita melihat sesi sidang parlimen itu, segala perbincangan di dalam Dewan Rakyat itu ada imunitinya untuk ahli-ahli parlimen. Untuk kita memahami sidang hybrid ini, bagaimanakah dari sudut perundangannya untuk imuniti ini diwujudkan bagi ahli-ahli parlimen membincangkan isu-isu mungkin sensitif yang hanya boleh didengari di dalam Dewan Rakyat sahaja. Adakah ini menjadi jalan baharu kita dalam sesi parlimen kita? Okey, pertama kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan keistimewaan parlimen lah. Apa yang mungkin Najib maksudkan di immunity itu maksudnya keistimewaan yang diberikan kepada perbincangan dalam parlimen. Ia dalam berkaitan dengan perbincangan dalam parlimen ni, ia bukan saja berkaitan dengan tempat itu dilakukan, tapi ia sebenarnya berkaitan dengan prosiding. Kalau prosiding itu melibatkan prosiding parlimen, tak kira kat mana ia berlaku, maka ia akan dipertahankan atau dilindungi oleh keistimewaan parlimen itu. Walau bagaimanapun, inilah perlu yang dinyatakan dalam persidangan khas atau peraturan tu perlu nyatakan dengan jelas. Tapi kalau ikut dalam undang-undang, dia tidak kira tempat di mana prosiding parlimen itu berlangsung. Tapi persoalannya ialah adakah apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam perbincangan dewan itu, adakah ia melibatkan proceeding parlimen? Maknanya, is it the business of the parliament? Kalau business of the parliament, dia akan terlindung di bawah keistimewaan parlimen tu. Bahkan Najib, dia tidak semestinya melibatkan ahli parlimen. Kalau seorang yang bukan ahli parlimen tetapi dia terlibat dalam proceeding parlimen, dia juga terlindung oleh atau dilindungi oleh keistimewaan parlimen tu. Dia ada kebebasan dan imuniti dan sebagainya. Jadi untuk menjawab soalan tadi, sekiranya ada peraturan yang telah dijelaskan melalui keputusan dia buat oleh persidangan khas itu, maka ia boleh melindungi sama ada mereka itu berada di dalam Dewan Parlimen atau berada di dalam bangunan Parlimen atau di luar Parlimen. Maknanya ia perlu dinyatakan. Kalaupun ia tidak dinyatakan, pada pandangan saya melihat pada peruntukan perkara 63 tu, Perlembagaan Persekutuan, mereka juga masih lagi dilindungi oleh imuniti atau keistimewaan Parlimen dengan syarat mereka berpartisipasi atau terlibat dalam urusan Parlimen atau bisnes Parlimen tu. Okey, Prof, terima kasih kerana sudi meluangkan masa berbincangkan perkara yang cukup penting untuk kemaslahatan rakyat Malaysia. Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu.